Next kita nak melukis poligon. Okey, poligon ni merupakan satu bentuk yang mempunyai banyak sisi. Poligon, poli banyak, gon sisi. Poligon ni dia ada banyak jenis lah. Ada pentagon, ada hexagon, heptagon, nonagon dan sebagainya. Hari ini saya nak menunjukkan cara macam mana kita nak melukis hexagon 6 sisi 6 sisi. Sebenarnya ada beberapa kaedah kita nak melukis hexagon ataupun poligon lain, bergantung kepada apa maklumat yang kita ada. Jadi pada hari ini saya nak tunjuk kita nak melukis hexagon jika diberi panjang sisi. Okey, panjang sisi diberi dengan saiz yang tertentu. Kemudian kita melukis hexagon tersebut dengan menggunakan kaedah terterap lilit, ataupun bahasa Inggerisnya disebut circumscribed circle. Okey. Tadi saya kata diberi panjang sisi, satu sisi. Okey, satu sisi diberi panjang. Nilai katakanlah diberi panjang satu sisi tersebut okey. PQ. Okey, diberi panjang PQ. Jika diberi nilai lagi senang. Katalah PQ tu 70 mm contohnya. Okey, jika tak diberi saya guna nilai PQ saja sebagai contoh. Kita ambil kita punya jangka lukis, kita ukur PQ menggunakan jangka lukis. Okey, pada jarak PQ menggunakan jangka lukis kita. Okey, kita buat satu tanda dekat atas. Kemudian dengan jarak PQ juga saya pindah pula ke point P. Saya buat satu persilangan pada jarak PQ juga. Sebenarnya PQ ni jejari bulatan sebenarnya. Okey, bila dah dapat titik persilangan, masih lagi dengan menggunakan jarak PQ tadi, saya letak dekat titik persilangan tersebut sebagai pusat bulatan. Okey, saya buat satu bulatan. Terlebih. Okey, kemudian masih lagi dengan jarak PQ, saya tanda daripada point Q, tanda satu. Okey, dekat sini satu. Okey, kemudian saya sambungkan setiap persilangan pada bulatan tu. Sambung saja. Okay, so awak dapatlah satu hexagon terterap lilit, okay, di dalam bulatan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Okay, itu sahaja kaedah kita melukis hexagon di dalam bulatan.
jika diberi panjang satu sisi heksagon. Kita akan masuk ke tajuk tangent, ketangenan. Okey, apa itu tangent? Apa dia? Garisan bertangen. Okey, garisan bertangen ni ialah satu garis lurus. Okey, kita ada satu garis lurus yang bersentuhan dengan bulatan ataupun lengkuk pada satu titik. Okey, titik tersebut dinamakan sebagai titik tangent. Okey, sebagai contoh, saya ada satu bulatan, Okey, kemudian saya ada satu garisan lurus yang bersentuh dengan bulatan tersebut. Okey, titik sentuhan ni, titik sentuhan antara garisan lurus dengan bulatan, okey, yang tu sebagai kita panggil sebagai titik tangent. Okey. Kemudian titik tangent ni jika disambungkan kepada pusat bulatan, okey, jika kita sambung pada pusat bulatan, dia akan membentuk satu sudut 90 darjah dengan garisan lurus. Okey, itu titik tangent dan pusat bulatan. Garisan ni kita namakan sebagai garisan normal. Okey, titik ni dinamakan sebagai titik tangent. Selain daripada garisan lurus, tangent juga boleh berlaku jika di antara dua bulatan, dua bulatan yang bersentuhan. Tak kisahlah dia bersentuhan secara luar ataupun secara dalam. Okey, sebagai contoh, saya ada satu bulatan. Okey, kemudian saya ada satu lagi bulatan lain. Okey, yang ni contoh jika dia bersentuh secara luar, bersentuh kat sini. Okey, pusat bulatan yang ni dengan pusatan bulatan yang ni bila disambungkan, okey, tempat ni lah kita panggil sebagai titik tangent. Okey, ni jika contoh bulatan luar. Jika kita ada satu bulatan lain pada bahagian dalam bersentuh juga dengan bulatan yang besar ni, titik tengah bulatan ni jika disambungkan pun sama, dia akan membentuk satu titik tangent. Kita akan melukis satu lengkung, okey, satu lengkung yang bertangen dengan dua bulatan yang lain. Okey, kita akan melukis satu lengkung yang bertangen dengan dua bulatan yang lain. Okey, diberi jejari bulatan, okey, katakanlah arc 1 sama dengan 40 mm. Kemudian diberi bulatan kedua dengan jejari 20 mm dan diberi jejari ketiga, jejari lengkung 60 mm. Jadi kita akan melukis bulatan R1, okey, kemudian bulatan R2 dan last kali kita akan melukis lengkung yang bertangen dengan dua bulatan tadi. Okey. Cara dia, pertama sekali kita ambil kita punya jangka lukis. Kita masukkan nilai R1.
Kita ambil R1 dulu. Katalah R1 tu 40. So, saya ambil 40. Okey, pastikan ukuran awak tepat 40. Kalau tak tepat nanti dia tak akan bersilang, susah untuk dapatkan titik tangent. Okey, 40. Saya terus buat satu bulatan yang berjari 40. Okey, yang kedua berjejari 20 mm. Okey. Dengan menggunakan jangka lukis juga. Lukis satu lagi bulatan berjejari 20 mm. Dekat mana nak lukis? Dekat mana kita nak lukis? Tak kisah di mana-mana. Di atas pun boleh, di bawah pun boleh. Sebab tak ada arahan yang tetap kat mana. Sebelah kiri pun boleh, sebelah kanan pun boleh. Cuma pastikan kita punya jarak pusat bulatan, jarak bulatan, sisi bulatan dengan R1 dengan R2 ni tidak lebih daripada diameter. Kalau kat sini R3 60 mm, jadi radiusnya 60 mm, diameternya ialah 120 mm. Jadi pastikan jarak antara dua bulatan tu tak lebih daripada 120 mm. Kalau tak nanti dia tak akan ada titik tangent. Jadi boleh saja buat di mana-mana asalkan jangan lebih daripada diameter lengkung. Diameter lengkung 120 mm. Jadi kita letak je dekat mana-mana asalkan tak lebih daripada diameter lengkung. Okey, lukis sahaja bulatan berjejari R2. Okey, yang ni R1. Okey, yang ni R2. Okey, macam mana kita nak melukis lengkung yang bertangent kepada dua bulatan ini? Okey, yang pertama lengkung diameternya ialah 60, radiusnya ialah 60 mm. Kita tambah saja dengan radius R1. Okey, maknanya 60 tambah 40, 100 mm. Ambil jangka lukis, setkan 100 mm. Okey. Kemudian buat satu lengkung. Okey, satu lengkung. Kemudian untuk pusat daripada R2, kita tambah je R2 dengan R3. 20 tambah 60, 80 mm. So, ambil pula 80 mm. Dan pastikan ukuran tepat. Tak tepat nanti dia tak dapat titik yang kita kendakilah. Okey, jadi kita akan dapat satu titik persilangan. Kemudian daripada titik persilangan ni barulah kita akan buat satu R3, lengkung R3, lengkung R3. 60 mm. So kita ambil lah 60 mm. Nak ambil daripada sini 60 mm pun boleh, ataupun ambil daripada point ni ke tepi lilitan pun boleh. Sama je jarak dia. Kita ambil 60 mm. Pastikan jarak tepat. Okey. Letak kat sini. Kita buat satu lengkung. Okey. Pastikan lengkung ni menyentuh dua bulatan. Okey. Kalau ukuran kita tepat, mesti dia akan menyentuh. Kalau ukuran tak tepat, tak akan ada sentuhan ataupun akan terlebih daripada lilitan bulatan yang sebenar, yang asal. Jadi bila dah kita buat lengkung ni
seterusnya kita sambunglah. Okey, kita sambung daripada satu pusat bulatan yang ke bulatan yang untuk lengkung. Sambung saja. Okey. Jadi awak dah dapat titik tangent dia. Okey, ada dua titik lah titik tangent.